Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'd. Dan sambung balik kitab kita ni, kitab Ziarah Hud ya. Ziarah Hud. Kita nak masuk bab ketiga, perbincangan apa yang mereka nukilkan daripada ahli-ahli tafsir berkenaan perkara tersebut. Ni hujah-hujah pok-pok yang membela kubur Nabi Hud tu di Hadramaut lah. Jadi kita nak bincang dalam kitab tafsir maksud sebenar dia, perbincangan sebenar lah. Sesungguhnya ahli-ahli tafsir telah berkata ketika mentafsirkan ayat-ayat menyebut kisah Hud di dalam surah Hud dan dalam surah Al-Ahqaf berkenaan tempat tinggal kabilah kaum 'Ad ni yang diutuskan kepada mereka Nabi Hud AS. Dan mereka tidak sentuh tentang kubur, pernyataan kubur tersebut mengikut bentuk yang menentukan kedudukannya secara mutlak, secara jelas, secara nyata tak ada sebut. Perbincangan hanyalah berkenaan tempat tinggal kaum 'Ad dan Al-Ahqaf saja. Itu je. Mereka menyebut riwayat yang berlainan lah, macam-macam riwayat tu tidak sama. Yang kebanyakannya mengisyaratkan pada Hadramaut secara umum saja, ataupun Asyihir, ataupun Al-Mahrah, atau kepada kawasan di antara Oman dan Al-Mahrah. Ibn Jarir telah membawa dalam tafsir surah Hud satu asar mengikut yang kita telah bincangkan tentangnya sebentar tadi, dan daripada beliau lah menukilkan sebahagian ahli-ahli tafsir yang terkemudian. Ustaznya Ibn Jarir lah. Ibn Jarir ni ibu kitab tafsir lah. Ringkasan dia Ibn Katsir itu yang ada ringkasan kitab lah. Ibn Katsir itu ringkasan pada tafsir Ibn Jarir At-Tabari lah. Ibn Katsir itu ringkasan pada Ibn Jarir At-Tabari. Asar ni maksudnya apa jarakkan dari perbuatan dan kata-kata para sahabat lah. Asalnya sebenarnya maksud luar, tapi ia biasa digunakan untuk selain pada hadis Nabi kepada kata-kata sahabat lah. Dan begitu telah nyatakan oleh Syatiri soalan ini, apakah ada dalil menunjukkan bahawa kubur Nabi Hud AS itu adalah yang dizahir sekarang? Orang tanya Syatiri ni buku kitab hak bela kubur Nabi Hud di Hadramaut lah. Apakah dalil menunjukkan kubur Nabi Hud tu di sana lah, di Hadramaut lah? Lalu dia berjawab, pertama, nukilan-nukilan sejarah yang nyatakan sebentar tadi. Dia kata sejarah tadi lah. Tak tahulah sejarah mana lah. Yang kedua, kitab-kitab tafsir sungguhnya telah menunjukkan bahawa kubur tersebut berada di sebuah lembah Hadramaut berdekatan Barhud, telaga Barhud lah, dan Al-Mahrah, dan ia menyifatkannya dengan sifatnya yang dikenali sekarang. Jadi dibentang kepada anda sebahagian nukilan-nukilan tersebut. Kitab dia dah. Sebelum kami menukil kepada anda, wahai pembaca yang dikasihi, apa yang dinyatakan dari nukilan-nukilan, kami ingin memalingkan pandangan anda kepada apa yang dikandung oleh pendahuluan jawapan tersebut. Dia berkata, ia di sebuah lembah Hadramaut. Ia berdekatan dengan Barhud dan Mahrah. Tu kata dia lah. Lepas tu, dan bahawa nukilan-nukilan tersebut menyifatkannya dengan ciri-cirinya yang dikenali sekarang. Dan setelah anda hafal keratan-keratan yang 3 dari pendahuluan jawapan ini, serta anda cuba faham dan ingat, marilah bersama saya kita lihat nukilan tersebut. Mari kita bawa apa nukilan dia kata wa'ujah kubur Nabi Hud tu di situ dah. Okey, tafsir Ibn Katsir jilid 4 dah, surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf beliau berkata, telah berkata Imam Ali bin Abi Talib, Al-Ahqaf adalah sebuah lembah di Hadramaut dinamakan Barhud, yang dihumban ke dalamnya roh-roh orang kafir. Ni pula kata tempat tempat ni Barhud. Kita di sini tidak mahu menyusahkan orang ini dan kita tidak minta sanad kata-kata ini. Walaupun kita tahu bahawa para ulama mendhaifkan riwayat roh orang kafir dalam telaga Barhud ni, ulama-ulama hadis kata lemah, dhaif ni. Dan boleh jadi mereka menghukum terhadapnya dengan terhadap fabrikasi. Maksud hadis tu macam reket ada palsu dah. Sanad tu lemah, tapi matan hadis tu macam reket dah palsu. Akan tetapi kita katakan kepadanya, di manakah pernyataan kubur tersebut dalam nukilan ini dah? Cerita dah, kalau lah sahih mana pun tak ada cerita pasal kubur tu di Hadramaut ni. Dia cerita pasal Barhud lah, lagu Barhud ni.
Tempat orang kafir, ruh orang kafir dah. Yang kedua, kemudian telah berkata Al-Baghawi dalam tafsirnya jilid 5 surah Al-Aqaf. Surah Al-Aqaf ayat pada ayat yang berbunyi maksudnya dah, dan ingatlah peristiwa Nabi Hud, saudara kaum Ad. Jadi Nabi Hud ni saudara kaum Ad dah. Ketika ia memberi amaran kepada kaumnya yang tinggal di lembah, yakni Al-Aqaf lembah tu lah. Lembah di Hadramaut lah, di kaum Ad. Telah berkata Ibn Abbas, Al-Aqaf adalah sebuah lembah di antara Oman dan Al-Mahrah. Berkata Muqatil, tempat tinggal Ad adalah di Yaman, di Hadramaut, pada tempat dinamakan Al-Mahrah. Tadi cerita tu tentang kaum Nabi Hud saja dah. Di manakah pernyataan sebuah lembah Hadramaut? Di manakah Barhud? Di manakah pernyataan kubur tersebut? Ada sebut ke pasal kubur, tak ada sebut juga. Seterusnya kata-kata Ibn Abbas, ia adalah sebuah lembah di antara Oman dan Al-Mahrah. Adakah boleh kita katakan ia adalah kedudukan kubur yang sedia maklum? Berapa ratus batu di antara kedudukan tersebut dengan apa yang boleh kita namakan di antara Oman dan Al-Mahrah. Oman dan Al-Mahrah ni luah lah, setengah mana dia. Sejauh kedudukan kubur tersebut adalah di barat Al-Mahrah dengan jarak yang jauh. Sedangkan apa disebut oleh Ibn Abbas adalah di timurnya. Bukan kedudukan maksud Ibn Abbas tu bukanlah kaki Hadramaut tidak betul-betul di antara Mahrah dengan Oman dah. Bagaimana dia membolehkan dirinya menyesat ke orang ramai berkenaan sebuah jajahan yang sempurna daripada jajahan Republik Aman yang menganjur beratus-ratus batu jauhnya ni. Bukankah mengikut pendapat Ibn Abbas, jika benar daripadanya, sesungguhnya penduduk Zafar lebih layak untuk mendakwanya. Kalau kira penduduk Zafar tengah-tengah lah. Dan mereka telah pun mendakwanya. Mereka mempunyai makam di sana yang dinamakan makam Nabi Hud juga. Di Zafar ni ada pula kubur Nabi Hud dah. Dan Ibn Battutah telah melewatinya dan menyebutnya dalam kitab Nyerahlah beliau. Duk suhu. Ibn Battutah duk suhu kubur ni bukan di Hadramaut ni. Yang ketiga, kemudian dia berkata, telah berkata Ar-Razi dalam tafsirnya jilid 14. Tafsir Ar-Razi jilid ke-14. Pada ayat yang sama telah berkata Ibn Abbas, Al-Aqaf adalah sebuah lembah di antara Oman dan Al-Mahrah. Kita memadai dengan apa yang kita telah menyatakan pada nukilan daripada Ibn Katsir, kerana pendapat yang nukilkan daripada Ibn Abbas ini adalah yang sama sahaja disebut oleh Ibn Katsir. Inilah yang disebut oleh Syatiri tadi lah. Juga hujah kata situlah tempat kubur Nabi Hud. Dan telah menyebut sebahagian daripadanya Abidun dalam kitab Permata yang bersusun berkenaan khabar-khabar kubur dan ziarah Nabi Allah Hud. Dan dia telah menambah beberapa pendapat oleh dua ahli tafsir yang lainnya. Dan lalu dia berkata, rujuknya muka surat 22 dia, pendapat para ulama berkenaannya, yang Ibn Katsir 774 Hijrah. Kemudian dia telah menukilkan daripadanya satu asar Ali radhiyallahu dari jalan periwayatan Abi Tufail. Dan telah berlalu perbincangan terhadapnya bahawa tidak sabit sanadnya dan tidak pula bertepatan matanya dengan kubur yang dakwa. Tak tepat pun lah. Cerita pasal Ali, cerita sebelum ni lah. Penduduk Hadramaut mari jumpa je lah. Dia peroyak gini-gini kan. Tapi masalahnya, kalau dia ikut riwayat tu, tak serupa dengan tempat di Hadramaut lagi dah. Dia berkata dia telah meriwayatkan daripada Ibn Jarir. Saya kata benar, ia memangnya begitu. Dan beliau telah meriwayatkannya melalui jalan periwayatan Muhammad bin Humaid yang disifatkan dengan kazab oleh ramai dari kalangan ulama jarah dan ta'dil. Riwayat ni daripada Ali radhiyallahu anhu, masalahnya daripada perawi bernama Muhammad bin Humaid. Masalahnya ulama jarah ta'dil kata kazab. Ni pembohong besar lah. Dia telah berlalu perbincangan tentang sanad selebihnya dah. Kemudian dia berkata, Syatiri adalah muka surat 25, Imam Suti. Dia kata, dia telah menyebutkan dalam kitab tafsirnya Al-Durrul Mansur, telah mengeluarkan Ibn Sa'id. Beginilah yang tertulis. Dan boleh jadi dia adalah Ibn Sa'id dan Ibn Katsir, Ibn Asakir daripada Ishaq. Dia berkata tidak diketahui kubur seorang Nabi pun dari kalangan para Anbiya kecuali 3. Kubur Ismail di bawah Mizab. Ini riwayat Ibn Asakir. Nabi ni ada 3 yang kubur tahu. Kubur Nabi Ismail di bawah Mizab, di antara rukun dan bait. Baitul Haram lah. Kubur Hud ialah pada Haqqaf, di bawah sebuah bukit daripada bukit-bukit Yaman. Dan tempatnya adalah bumi yang paling panas. Dan kubur Rasulullah SAW, kerana sungguhnya kubur-kubur ini telah dipastikan. Dia katanya. Inilah hujah dia. Ini riwayat Ibn Sa'id.
kitab Ibnu Asakir lah. Imam Al-Waqidi yang meninggal pada tahun 27 Hijrah telah pun menyebut riwayat yang sama ini. Saya katakan Ibn Sa'ad adalah dari seutama-utama pengikut Al-Waqidi lah. Ibn Sa'ad ni kutip Al-Waqidi sajalah, kitab sejarah Ibn Sa'ad pun dah. Al-Waqidi tak kira dia. Dan selama mana Al-Waqidi telah meriwayatkannya, maka biasanya Ibn Sa'ad dan begitu juga Ibn Asakir, kedua-duanya telah meriwayatkannya dari jalan periwayatan Al-Waqidi belakang dia. Dan dia adalah amat-amat dhaif dan tidak diambil kira riwayatnya. Ibn Hajar dalam kitabnya At-Taqrib telah berkata matruk. Dia tuduh pembohong lah. Berdusta tak? Walaupun dengan keluasan ilmunya. Kerana itu tidak ada sebarang nilai bagi riwayat ini. Dan berserta dengan itu lafaz asal ini tidak bertepatan pula terhadap kedudukan kubur yang didakwa sekarang ini. Kerana Haqqaf ialah bukit pasir. Atau apa yang menganjur daripada pasir berserta kecondongannya. Dan tidak ada sebarang kesan sama sekali lagi bukit-bukit pasir dengan makna ini pada lembah yang disangkakan sekarang. Bahawa ia ada tempat kubur tersebut lah, kubur Nabi Hud tersebut lah. Tak serupa kata dia. Yang kelima, kemudian dia berkata dalam muka surat yang sama iaitu Imam Al-Khazin dalam kitabnya Lubab Takwil oleh Al-Khazin. Lalu apabila Allah telah membinasakan 'Ad, maka telah berpindah Nabi Hud bersama dengan orang bersama baginda dari kalangan orang beriman daripada bumi mereka di Al-Ahqaf ke tempat yang dinamakan As-Shihir yang termasuk dari tanah Yaman. Dia pindah lah, bukan duduk di Ahqaf lagi dah, pindah ke Syihir dah. Baginda menetap di situ. Kemudian kematian telah mendatangi baginda. Lalu baginda dikebumikan di tanah Hadramaut. Pula dah kata dah. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib bahawa kubur Hud di Hadramaut pada sebuah bukit pasir berwarna merah. Saya katakan kata-kata Al-Khazin tidak kita ketahui kepada apa beliau sandarkan padanya. Kemudian ia adalah goyah. Kerana kebanyakan al-tafsir menjadikan Syihir termasuk dari Al-Ahqaf. Sedangkan beliau ini membezakan di antaranya dengan Al-Ahqaf. Dan jika kita terima bahawa kata-kata ini benar, maka ini adalah penolakan yang jelas terhadap orang yang menyangka bahawa ia berada pada kedudukan yang masyhur. Kerana setiap yang mengenali Hadramaut tahu bahawa Asyhir terletak jauh daripada kedudukan kubur tersebut beratus-ratus batu jauhnya. Jauh sangat. Jadi kita ambil riwayat ini, Asyhir sebenarnya jauh beratus-ratus batu daripada Hadramaut ni. Jadi bagaimana kita berhujah dengan pendapat yang menyabitkan bahawa kubur Hud di Asyhir untuk mensahihkan dan kedudukan yang disangka sekarang. Di Hadramaut tu jauh Syihir ni, beratus-ratus batu dia. Berkata Imam Syakani, boleh rujuk lagi dari kitab dia lah, Syatiri dia telah mengeluarkan Al-Bukhari dalam kitab sejarah beliau, tarikh Bukhari lah. Dia kata apa dah? Disertai Ibn Jarir dan Ibn Sakir daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berkata kubur Hud di Hadramaut pada sebuah bukit pasir berwarna merah. Di sisi kepalanya ada pokok sidir. Ni riwayatnya. Saya katakan ia sebenarnya begitu di sisi Al-Syakani. Akan tapi selepas riwayat ini ada riwayat lain yang sahabat kita tinggalkan. Jadi 2 muka surat 209. Memang Syakani kata begitu tak? Ada riwayat lain sahabat kita tinggalkan kerana ia merosakkan terhadap pengeliruannya. Di mana telah berkata Syakani sedar itu telah mengeluarkan Ibn Asakir daripada Uthman bin Abu Atikah. Bila berkata kiblat Masjid Dimashq adalah kubur Nabi Hud. Ada lagi tambah belakang tu yang jadi mengelirukan tak. Jadi bukan situ Dimashq. Di itulah di Syria tu. Walaupun kedua-dua riwayat tersebut tidak sahih sanad kedua-duanya dan tidak mendapati matan kedua-duanya bercanggah tak? Kedudukan kubur yang didakwa, sesungguhnya pengarang ini mendapati bahawa riwayat yang pertama boleh dikelirukan dengannya pembaca, manakala riwayat yang kedua tidak akan terlepas dari siapa, maka dia menyembunyikannya sama sekali lah. Tutuplah riwayat hak keluar tu. Hak Ibn Syakani sebut dah. Inilah dia hawa nafsu. Kita mohon Allah supaya melindungi kita daripadanya dan tidak ada keganjilan kerana ini adalah jalan orang yang membuat bid'ah dalam pendalilan. Mereka berhujah dengan yang lemah dan yang maudhu' dan mereka membengkokkan tengkok-tengkok nas supaya mendapati hawa nafsu mereka. Mereka menolak apa yang menyalahi hawa nafsu mereka sekalipun dalam 2 kitab sahih Bukhari, sahih Muslim ataupun salah satu dari keduanya. Kumpulan pembuat bid'ah ini ada di sisi kita di Hadramaut. Pasal Tok Guru ni okey, Habib je, keturunan Habib dah. Mereka membantah hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Muslim dan kitab sahih beliau.
Kerana ia menyabitkan bahawa Allah di langit mengikut apa yang layak dengan keagungannya dan kesempurnaannya. Lalu mereka mendustakannya kerana ia adalah jelas dalam penolakan terhadap mereka. Dan mereka berserta dengan itu, anda dapati di sini berhujah dengan yang hadis yang palsu, yang maudhu', yang lemah dan hikayat-hikayat tidak mempunyai ikatan dan tidak pula kekangan. Boleh jadi saya telah panjang dalam mengekori mereka berkenaan apa yang mereka nukilkan dari kitab-kitab tafsir, supaya mereka tidak datang pada hari yang lain dan berkata pada orang-orang awam, kami ada dalil-dalil selain dari apa yang telah nyatakan Allah Alam. Jadi setakat kita bincang ni tajuk ketiga kita, sejarah apa tentang itulah dalil hujah-hujah yang ambil daripada kitab tafsir tentang kedudukan kubur Nabi Hud yang semuanya lemah dan palsu, tidak kuat. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdaka subhanakallahumma subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.